Kita jora tahu jora, tuan-tuan. Kita siru tahu siru. Kita dengan Tuhan ni lebih kurang, tadah tangan lebih kurangnya. Tapi bila nak minta gaji, sebut satu-satu, ya Allah, dapat 3,000 pun jadi, ya Allah, naik pangkat sikit jadi. Doa kalau bab dunia ni lebih-lebih. Tapi kalau doa bab dosa, pernah kau duk sebut kat Tuhan, ya Allah, dulu pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, dulu pernah curi hak orang, ya Allah, ambil hak barang dia tu sampai dia tu balik masjid, jalan pakai kaki ayam, melecok tapak kaki, ya Allah. Tuan-tuan, dalam bab minta dunia, manusia sebut satu-satu. Tapi dalam bab dosa yang dia buat kat Allah, dia tak pernah merintih, merayu. Dia tak pernah minta Allah ampun dosa dia. Allah pun tak teringin nak ampun dosa dia, tuan-tuan. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya sudah pun didahului beberapa orang Rasul. Ada dari kalangan mereka yang sudah pun mati ataupun terbunuh. Patutkah kamu berpaling tadah daripada menjadi seorang yang kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Ayuhal mustami'ul kiram, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Muslimin, mukminin, ayah-ayah, abang-abang,
Saudara sidang pendengar yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang berada di dalam majlis ilmu pada malam ni Allah ampunkan dosa kita. Allah tetapkan iman kita sehingga ke akhir hayat kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang saya kasihi pengurusi surau Sutra Prima, Abang Saiful yang saya rindui lama sungguh tak jumpa ni. Ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, mudah-mudahan semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, terpelihara dari segala penyakit, fitnah-fitnah yang berada di dalam masyarakat hari ini. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak ucap ribuan dan jutaan terima kasih lah. Sungguh tuan-tuan 4 tahun lebih dah lepas jambatan ni saya tak mengajak langsung lah. Macam saya kata kat abang tadi, sekarang saya duduk pederah nak perhabis di Masjid Batu Kawan pasal ada satu kitab tak habis ni. Sebelum Covid ni, Alhamdulillah Allah bagi rezeki pergi berjalan merata lah tuan-tuan. Lah patut 18 hari bulan 3 sebelum lockdown tu, saya terbang ke Palestin, bawa trip jemaah jugalah. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 tak ke mana lah tuan-tuan, duk ada di Malaysia ni. Tapi saya duduk di Kuala Lumpur. Jadi masa PKP 2.0 saya balik Penang. Sebulan lebih duduk di Penang. 17 hari bulan sudah dapat panggilan dari pejabat. Kita ada taklimat berkenaan dengan kemungkinan besar haji tahun ni dan sebagainya. Saya pun balik KL. Ada jemaah yang memang saya duk mengajak di rumah, panggil pergi mengajak. Senin baru ni saya balik, adalah beberapa kuliah. Dan hari ni sampai di tempat tuan-tuan, semoga Allah rahmati tuan-tuan. Jadi saya tak mau buang masa banyak. Malam ni tajuk kita berkenaan dengan Ramadan yang lebih baik. Tapi bukan nak cerita Ramadan, nak cerita sikap manusia di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat dan perangai ni. Di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anha qala, Ataitu Aba Sa'labah Al-Qushani radhiyallahu anhu qala, Qultu كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم. قال سألت عنها قبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعتمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر هن إذا رأيت شها مطعا وهوا متبعا ودنيانا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك قويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن على مثل قبض على جمر للعمل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله أو كما قال رواه ابن ماجه والترمذي. Ada siapa-siapa boleh tolong terjemah tuan-tuan?
Saya tak baca satu-satu lah tuan-tuan. Saya terus bawa kepada syarah dia. Cerita dia selepas daripada kewafatan Nabi SAW, ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu an. Kata Abu Umayyah, satu hari ataitu Aba Sa'labah Al-Qushani radhiyallahu an. Satu hari Abu Umayyah Asy-Sya'bani dia keluar daripada rumah dia. Tuan-tuan, sahabat yang nama kata Abu Umayyah Asy-Sya'bani, dengar baik. Satu hari dia tengah duk baca Quran, tengah-tengah dia baca Quran, dia sampai kat satu ayat, dia tutup Quran tu, dia keluar daripada rumah dia. Dalam keadaan di kepala otak dia ni ada 1001 persoalan tentang ayat Quran yang dia baca, yang dia tak berapa nak faham ni. Dia ambil keputusan dia nak pergi cari orang yang jauh lebih faham ayat Quran tu daripada dia. Masalah krisis umat Islam pada tahun 2021 ni tuan-tuan tengok warga media, warga net paling dahsyat. Hukum orang tu, hukum orang ni, pandai-pandai takwil ayat Quran, pandai-pandai terjemah ayat Quran, bila kena atas batang hidung dia, pandai dia nak kata Nabi tak suruh buat macam tu, Nabi tak suruh dia buat macam ni, seolah-olah dia lagi pandai daripada Nabi, daripada para ulama, para salafus salih, apatah lagi para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, kita belajar daripada hadis ni, satu orang sahabat Nabi, nama dia Abu Umayyah Asy-Sya'bani, dia baca Quran, tiba-tiba dia rasa confused dengan satu ayat. Dia keluar daripada rumah dia dengan keinginan nak cari orang yang jauh lebih mahir ilmu Quran daripada dia. Tiba-tiba dalam perjalanan dia jumpa satu orang sahabat, nama dia Abu Sa'labah Al-Qushani radhiyallahu an. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faham satu benda tuan-tuan, faham satu benda daripada konteks ni, dua-dua orang ni sahabat Nabi. Hidup satu zaman dengan Nabi, masing-masing semayang belakang Nabi, masing-masing belajar ilmu direct dengar daripada mulut Nabi SAW. Tapi satu di antara yang lain, ulama kata belajar daripada hadis ni, ada budaya yang tak ada pada orang yang hidup tahun 2021. Apa budaya dia? Budaya saling hormat menghormati antara satu sama lain. Orang hari ni minta ampun, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, masing-masing rasa pandai, masing-masing korang ajak. Korang ajak dengan amanah ilmu, korang ajak dengan jiran tetangga, korang ajak dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua pun kadang-kadang kita tengok korang ajak. Tidak menunjukkan akhlak, role model yang boleh kita contoh. Tiba-tiba kita mengaku kita umat Nabi, nampak macam kemas, kepiah duk atas kepala. Bukan kita condemn orang yang kepiah duk atas kepala. Tetapi golongan-golongan inilah yang menyebabkan orang pandang Islam ni hina, tuan-tuan. Tuan-tuan, budaya kedua kata para ulama daripada hadis ni yang kita kena belajar, selain dari budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Hormat ni tinggi tuan-tuan. Yang melambangkan kepribadian satu orang tu baik ataupun tidak, tengoklah sejauh mana toleransi, akhlak, muamalah yang dia tampilkan di depan masyarakat dia. Tapi kadang-kadang ada orang tuan-tuan dengan kawan-kawan dia baik, tapi bila balik pergi ke rumah dengan anak bini dia cengih bukan main. Ni pun tak betul juga. Budaya kedua yang kita kena belajar daripada hadis ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, iaitu budaya saling nasihat menasihati di antara satu sama lain dan doa mendoakan di antara satu sama lain. Orang hari ni yang kita abang tuan-tuan, bukan dia nak nasihat bagi jadi elok, dia kira nak condemn kita sampai terduduk, sampai terperosok, sampai tak nampak terus batang hidung. Muslimin yang dirahmati Allah, kita balik kepada cerita ni. Satu hari, satu orang sahabat Nabi, nama dia Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu an, dia tengah duk baca Quran, tiba-tiba dia ada satu masalah dalam bacaan Quran yang tengah dia duk baca ni. Maka kata Abu Umayyah, tuan-tuan, kepada diri dia,
Aku kena cari orang yang jauh lebih berpengetahuan daripada aku. Dia keluar daripada rumah dia. Di pertengahan jalan, Allah takdirkan dia jumpa dengan siapa? Dengan satu lagi sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni nama dia apa? Sahabat Nabi ni nama dia Abu Sa'labah Al-Qushani radhiyallahu anhu. Jumpa dengan Abu Sa'labah Al-Qushani, dia pun kata, tuan-tuan. Dia kata kepada Abu Sa'labah ni, dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, apa pendapat tuan tentang sepotong ayat Quran ni? Kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah? Macam mana tuan? Apa pendapat tuan tentang sepotong ayat ni? Sahabat Nabi ni tuan-tuan yang nama kata Abu Sa'labah, dia tanya balik. Dia tanya apa? Dia kata, ayatu ayah. Ayat Quran mana satu yang hang tak faham? Yang mana satu? Maka sahabat Nabi ni pun kata, iaitu sepotong firman Allah daripada surah Ali Imran pada ayat, daripada surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-105, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata, tuan-tuan yang hari ni mudah sangatlah ada Android Quran tu, buka tengok Al-Ma'idah ayat 105. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum. Allah kata masing-masing jaga diri masing-masing baik-baik. Masing-masing kata Allah dalam ayat ni jaga diri baik-baik. Jangan duk sibuk nak pergi ambil tahu hal orang lain. Jangan duk pergi kalang kabut nak pergi ambil tahu hal orang lain. Jangan duk kalang kabut nak pergi cari masalah dengan orang lain. Jangan. Pasal kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ni, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apabila Allah Ta'ala dia dah bagi hidayah, dia dah bagi petunjuk kepada kamu, maka tak ada satu orang pun yang boleh menyesatkan kamu di atas dunia ni. Tuan-tuan faham tak apa yang duk jadi hari ni? Kita yang duk mengaji di Masjid Surau ni tuan-tuan, hari ni fitnah paling besar kita tengok. Asal nampak saja satu-satu benda di media sosial, kita rasa kita nak tegur. Sedangkan benda tu tak patut pun kita tegur. Kita rasa kita nak komen. Sedangkan tak patut pun kita komen. Tuan-tuan, kita rasa kita pandai. Kita nak bagi pendapat kita. Tapi siapa kita untuk kita bagi pendapat dalam agama yang mulia ni? Allah sebut tuan-tuan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Allah Ta'ala kata, mana-mana orang yang apabila Allah dah bagi hidayah kat dia, tak ada satu orang pun yang boleh menyesatkan dia. Tak ada satu orang pun yang boleh memudaratkan dia. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ni kita tanya kepada diri kita tuan-tuan. Allah Ta'ala kata macam tu, jadi bermaksud kalau iman kita kuat tuan-tuan, tak ada satu orang pun yang boleh menggoncang keimanan kita, apatah lagi mengganggu gugat kefahaman kita. Hari ni kita faham dengan satu-satu fahaman Islam, tapi bila mai satu-satu keadaan, kita pun goyang, kita pun tak yakin dengan apa yang kita duk buat lama ni. Sebagai contoh kita tengok, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, mai saja bulan Syaban ni, kita duduk dalam bulan Syaban. Semua orang tahu bulan Syaban adalah bulan yang mana kata Aisyah radhiyallahu an, bulan Nabi all out betul-betul buat ibadat. Nabi pulun Nabi habis. Preparation Nabi terbaik sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hari ni mai satu golongan di negara kita, mai doa abang, ni bid'ah, ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Kita yang dah duk buat lama ni pun jadi caca marbol lah kali kesan dia tuan-tuan tengok. Masjid Surau pun pakat tak buat. Apa jadi kepada generasi-generasi hari ni? Saya minta maaf banyak-banyak kalau tuan-tuan tak setuju, ni lah hakikat dia. Saya kecil-kecil dulu tuan-tuan. Saya besar di Kintalin. Tuan-tuan tahu Kintalin? Tanya Abang Saiful tahu lah. Kintalin. Kintalin tu panggung Rex tu tuan-tuan. Saya beranak sana sampai umur 17 tahun saya duduk sana. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, ni ada rakaman, bukan boleh buat mereka-mereka.
Satu-satunya rumah orang Islam yang duk tang tu rumah tok saya. Mana ada dah. Semuanya Cina. Ayah saya masa tu dia duk ajar mengaji di Masjid Simpanan. Kalau keluar rumah belah kanan Masjid Simpanan, keluar rumah balik kiri boleh pergi Masjid Pakistan. Ni lah masjid saya duk semayang daripada kecil sampai besar. Tuan-tuan, kalau hari yang paling seronok, tanya masa kecil hari apa paling seronok? Hari Khamis malam Jumaat. Paling seronok. Baca Yasin tuan-tuan. Masjid surau ramai. Orang yang seminggu tak pernah pergi semayang. Tak pernah pergi solat berjemaah. Tak pernah nampak muka di masjid surau. Boleh nampak. Penuh masjid. Dengan bihun Singapura, Craven Cafe-nya. Dengan nasi kandak, lauk daging dengan telur. Restoran Hamidia dia. Dengan nasi ayam, Tekomta, orang hantar mai. Tuan-tuan, meriah. Tapi bila mai satu golongan, dia petikai, dia duk abang. Mana ada duk baca Yasin hari Khamis malam Jumaat? Yang Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi. Kesan dia tuan-tuan. Tengok di Malaysia hari ni. Masjid surau, tuan-tuan tengok duk meriah macam dulu ke? Kuih lama, kuih duk malam. Realiti dia. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, siapa dia yang Allah Ta'ala kata, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Allah dah pasak iman dan takwa, keyakinan, ilmu yang tinggi dalam diri dia. Tak ada satu orang pun yang boleh mengganggu gugat keadaan dia. Hak tu yang jadi kita pun tak tahulah. Depa kata bid'ah. Kita yang duk beramal lama ni pun tak tahu. Yang kita nak perkemai handphone daripada 3G nak pergi ke 4G, daripada 200 gig nak pergi ke 400 gig, 1 terabyte. Yang kita duk perkemai yang hak dunia, yang satu hari kita nak tinggal. Yang akhirat tuan-tuan, 6 tahun kita beramal, cuba tepuk dada kita tanya, lagi berisi ilmu kita ke, ataupun tuan-tuan tanya kepada diri masing-masing. Bab tu ayat ni Allah Ta'ala nak abang kat kita, Islam bukan agama yang ikut-ikut. Islam bukan satu agama yang kita tengok orang buat, kita buat. Tapi Islam ni satu agama yang inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai, yang direstui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agama samawi. Namanya ialah agama Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, kata Abu Sa'labah, dia kata apa? Sahabat ni. Dia kata kepada sahabat yang mai tanya ni, dia kata apa? Sa'altu anha khabira. Dia kata, kamu telah bertanya kepada orang yang betul tentang masalah ni. Tuan-tuan, ni satu lagi hal hari ni. Kita ni dah tak mengaji. Pergi cari pun 2 kali 5. Bahalul macam kita juga kita tanya. Kita kaki duk balon rokok luar masjid. Kita tanya pun kaki duk balon rokok luar masjid. Dia kata tak ada apa. Tu kata 2 ekor. 2 kali 5, 5 kali 2. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sahabat ni dia buat keputusan betul, dia baca Quran, dia tak faham, dia bukan buat-buat faham, dia bukan Google nak cari bagi faham. Dia pergi cari orang yang jauh lebih boleh bagi faham kepada dia. Dia jumpa satu orang sahabat, dia tanya sahabat Nabi tentang ayat ni. Sahabat ni kata apa? Sa'altu anha qabira. Hang telah bertanya kepada orang yang tepat masalah ni. Tu dia tuan-tuan. Pasal apa dia kata? Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dulu masa Nabi hidup, aku pun sama macam hang. Bila baca ayat Quran ni aku confused. Tapi nasib baik masa tu Nabi hidup, dan aku pergi cari Nabi. Dan aku pernah tanya Nabi terus tentang ayat Quran surah Al-Ma'idah ayat 105 ni. Kemudian dia kata apa? Dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada aku, bal i'tamiruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat aku, Nabi kata, duduklah kamu dalam satu persekitaran amar ma'ruf nahi munkar. Bila dah jadi keadaan ni. Bila dah jadi keadaan ni, keadaan apa? Keadaan yang tadi Allah Ta'ala sebut ni. Hidup di satu zaman masing-masing sibuk nak cari masalah orang lain. Orang buat pelamin 500,000, dia nak sibuk. Bukan guna duit dia pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup punya syukurlah hari ni. Kita duduk dalam satu negara, ada orang main nak buh vaksin kat kita.
Tuan-tuan, kita boleh percaya kata vaksin ni agenda Yahudi. Pasal apa kita tak boleh percaya kata vaksin ni adalah satu ubat yang terbaik untuk merawat penyakit COVID-19 hari ni. Yang tu jadi heran dengan masyarakat hari ni. Bercakap pandai buat bukan main. Sembang kita pun naik bimbang dengar. Sembang bercerau-cerau tuan-tuan. Allah kita kata dia ni sembang dahsyat betul. Tak tahu bila main kat vaksin. Saya abang tu terang tak mau vaksin. Porah beritahu kat dia tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi abang ni malam ni kita cerita hadis Nabi. Nabi kata mai kalau tuan-tuan hidup di satu zaman. Ni duk nak mai puasa. Puasa Ramadan pi mai serupa tu. Saja malam ni balik renung. Berapa kali dah aku puasa dalam bulan Ramadan. Berapa kali dah Allah Ta'ala sayang dan muliakan aku. Allah menghadiahkan kepada aku Lailatul Qadar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Lailatul Qadar ini adalah satu amalan, adalah satu hadiah daripada Allah yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum umat Nabi SAW. Faham baik-baik ni? Puasa Ramadan ni tuan-tuan adalah ibadat yang paling rare di zaman ni. Kalau hari ni kan orang gila duk hambak barang rare, tahu barang rare. Kan kita tengok di internet dia jual satu duit 5 dik zaman dulu-dulu tuan-tuan, tapi duit 5 dik tu bukan koin, dia kertas. Harga dia 20,000, 30,000. Duit kerbau balak. Kerbau bajak tu. Dia tulis 10. Duit tu RM10. Tapi kalau condition dia cantik, tak pernah lipat. Banknote tu memang tak pernah pegang dengan tangan. Orang pun pegang pakai pin. Simpan dalam sarung. Boh lampu biru tu tengok. Tak ada bekas kedut sikit pun. Duit tu boleh mencecah 10 hingga 20,000. Rare tuan-tuan. Padahal baru berapa? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tahukah tuan-tuan? Ibadat yang dinamakan sebagai ibadat Ramadan, puasa ini adalah ibadat yang cukup lama. Bukti dia apa? Allah Ta'ala kata, Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadat puasa yang kamu nak puasa tak lama lagi ini merupakan satu ibadat yang dilakukan oleh kama kutiba alal ladina min qablikum, orang-orang daripada zaman dulu lagi. Tuan-tuan, bukan puasa ni zaman Nabi, dulu lagi orang puasa dah. Dan kalau kita tengok di dalam kitab-kitab berkenaan dengan puasa, syariat puasa daripada saban tahun tak pernah sama. Ada zaman puasa tak boleh bercakap. Ada zaman puasa bila mana dia tertidur waktu buka puasa. Dia jaga selepas daripada orang buka puasa. Dia tak boleh makan dah. Sampai kepada esok pula waktu buka puasa. Tu bukan cerita kita malam ni. Tapi yang saya nak abang, manusia hari ni dia gila kepada benda rare. Ramadan adalah ibadat yang paling rare sekali. Tapi kenapa saban tahun Ramadan datang dan pergi? Allah sayang bagi ruang dan peluang untuk kita puasa. Tapi malangnya kita duduk, kita renung balik. Rasanya, ya Allah, sekali pun aku tak pernah dapat lagi Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bukan boleh tanya bini. Bukan boleh tanya anak. Tanya diri. Tanya diri, selama puasa ni pernah ke Allah hadiahkan kepada aku Lailatul Qadar? Diri sendiri aja ada jawapan dia tuan-tuan. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bagi tahu ni baru suku hadis tak sampai lagi ni. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata apa? Kalau dah sampai zaman tu kamu hidup satu zaman daripada sekecil-kecil benda sampai kepada benda yang tak logik pun manusia nak bertengkar, manusia nak bercakap, manusia nak bagi pandangan. Nabi kata satu je, kata sahabat ni. Nabi kata apa? Bal i'tamiruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar. Pi cari kumpulan orang dan hidup dalam satu persekitaran masyarakat yang mana masyarakat itu buat amar ma'ruf nahi munkar. Nak selamat akhir zaman kena duduk dalam satu kumpulan orang yang suka buat baik-baik tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan saja tanya diri tuan-tuan, suka tak kita ni duduk dengan orang buat baik-baik? Tanya diri ni. Tanya diri. Kita duduk taman ni, Allah raplah dia kata duduk taman ni. Siapa? Surau belakang rumah duduk azan pagi-pagi tak selesa. Tuan-tuan ada tak ada ni? Ni. Kita kena hidup dalam satu masyarakat yang mana masyarakat tu kata Nabi SAW, masyarakat yang benci untuk melakukan maksiat.
Kita kena hidup dalam satu masyarakat, kata Nabi SAW, iaitu masyarakat yang betul-betul total jaga agama dia. Tuan-tuan, betul-betul jaga agama ni. Bila tengok ada orang di kalangan kita, 5-6 orang sahabat baik ni tak betul pakat nasihat, saja tanya diri balik, kita ni adakah dari kalangan orang yang suka terima nasihat? Kalau tak suka tu tuan-tuan, jawapan dia ada pada diri kita sendiri. Kita berderah bagi laju sikit tuan-tuan. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi SAW kata, hunna iza ra'aita suhan mutta'an. Nabi kata, nanti bila dah jadi zaman ni, kamu akan tengok satu hari, besok ataupun lusa, tapi zaman-zaman yang akan datang. Ni Nabi abang ni. Yang pertama sekali, suhan mutta'an. Rata-rata orang yang hidup pada zaman itu bakhil menjadi amalan orang ramai. Tuan-tuan faham tak bakhil menjadi amalan orang ramai ni? Masyarakat yang hidup pada ketika tu masyarakat yang kedekut paik. Tahu kedekut paik? Bukan saja kedekut RM2. Ni tuan-tuan, kedekut muka yang Allah Ta'ala bagi handsome bukan main ni. Apatah lagi bila lontarkan senyuman kepada saudara seagama lagi cantik. Nabi kata tabassumuki fi wajhi akhik. Lontarkanlah satu senyuman kepada saudara kamu, itu dikira sebagai sedekah. Minta maaf 10 jari saya susun tuan-tuan. Punya bangsat dan kedekutnya umat akhir zaman ni. Nak senyum kepada orang Islam pun cukup punya susah. Betul lah Nabi kata. Bukan minta RM1, bukan minta RM2, bukan minta RM3, bukan minta RM5. Apatah lagi RM50. Tak, minta supaya senyum. Senyum pun tak boleh. Nabi kata apa? Hunna iza ra'aita. Hampa tengok. Bila jadi zaman ni, hari-hari yang akan jadi, bukan lagi elok, lagi teruk. Sampai satu zaman Nabi kata, rata-rata masyarakat yang hidup pada zaman tu, bakhil menjadi amalan orang ramai. Masyarakat yang hidup pada ketika tu, kata Nabi SAW, masyarakat yang kepala otak dia tak pernah rasa fikir apa cara dia nak cari mardatillah, redha Allah Ta'ala, iaitu dia buat benda yang baik dalam dunia ni. Hatu yang kita tengok tuan-tuan. Tak pernah puati dengan orang ni. Ada saja yang tak kena. Tak ada benda yang kena dengan dia. Nak suruh dia jadi imam, memang dia tak jadi imam lah. Dah orang jadi imam, kot dia nak main kata, terima kasih lah Abang Saiful. Kalau hang tak ada, mampu kami kelitin nak cari siapa jadi imam ni. Main time imam tak ada, hang tengok aku tengok hang, hang tengok aku tengok hang, sekok-sekok macam tak ada telur tuan-tuan. Hakikat dia. Tapi bila ada imam, main tolong kita jadi imam, kot. Ada pernah jadi imam sekali orang kata, terima kasih. Saja tanya ni muhasabah kita malam ni. Tuan-tuan, muhasabah kita malam ni, awak berat sangat mulut ni, susah nak kata terima kasih. Nak suruh kita jadi, memang tobat kita tak jadi. Dengan kita masa pun tak boleh jaga. Tapi bila orang jadi, kita ni mata cukup punya tak guna, mata taik, kira nak condemn je. Elang balas, tapi imam tak main. Punya teruk orang Islam hari ni. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu hadis, tuan-tuan dengar baik, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi SAW, tidak dikira seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tak reti nak kata terima kasih kepada makhluk apabila dia dapat satu penghargaan. Tuan-tuan tengok sudahlah orang hari ni. Penang tak tahulah, Arab-Arab budaya ni ada lagi dalam Penang. Di Selangor tuan-tuan, taman saya duduk ni memang tak ada lah. Bukan semua, tapi kebanyakan dia. Pergi duduk berapa taman dah saya duduk di Selangor, 3 taman dah saya duduk daripada zaman mengajar tahfiz, kemudian dia zaman bujang full komitmen dengan mengajak, kemudian dia zaman kahwin main dengan travel dengan mengajak. Hari ni taman ni paling okey lah bagi saya. Kita duduk satu taman masyarakat, hari ni kita tengok kereta 4-5 biji sampai tempat tak boleh parking pun kita parking. Dah lah kita parking bagi susah orang. Kita yang nak keluar pergi kerja, elok duk pederai dah lambat, tengok kereta main tak boleh jalan, kena pergi tepi mengalah bagi orang lalu. Tuan-tuan, punya
teruknya orang Islam hari ni, kot-kot lah kita lintas nak angkat tangan terima kasih. Memang tak, lagi laju dia pederai kot tepi kawan tu. Tuan-tuan tengok orang Islam hari ni punya perangai. Bahkan dia tengok pula, baik tak payah berhenti, dia kata berhenti sikit je nak kena side mirror lah. Apa punya tak ada, maki pula ke atas. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kata masyarakat yang hidup pada ketika tu bakhil. Bakhilnya masyarakat yang hidup pada ketika tu, kata Nabi SAW, masyarakat itu adalah masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Betul kan? Lorong orang buat untuk lalu, bukan parking kereta hang. Hang kereta satu rumah 4-5 biji. Anak hang punya kereta lah kali, lorong tu jadi, lorong faham kot orang Penang lorong, takkan tak faham. Lorong tu jadi wakaf hak keluarga dia, keturunan dia. Siapa pun tak boleh lalu. Saya abang ni tuan-tuan, bila saya duk pergi mengajar di taman di Selangor ni, tak tahu orang Selangor ni mungkin kaya-kaya. Pengurusi siap abang lagi, ustaz tolonglah cakap bab ni. Bergaduh kadang dalam taman. Pasal apa? Pasal dia duduk satu rumah, 4-5 orang anak dia, menantu satu kereta, anak satu kereta, anak satu kereta, menantu satu kereta, anak 3 orang, menantu 3 orang. 6 biji kereta kat itu dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni kan Nabi kata apa? Penting diri sendiri. Tuan-tuan ingat apa yang tuan-tuan buat atas dunia ni terlepas ke tuan-tuan? Tuan-tuan buat benda tu ada kena mengena dengan orang. Hari akhirat besok, atadruna manil muflis? Nabi tanya, pernah tengok ke siapa dia orang yang muflis? Ni lah orang yang muflis. Banyak amalan, dia mai bukit bukau daripada amalan dia, tapi tazhabu haba'an mansura. Bagi kat jiran, bagi ke orang yang dia maki, bagi ke orang yang dia kata, bagi ke orang yang dia tak erti nak terima kasih. Lah kali tuan-tuan, dia ni papa kedana bankrupt di padang mahsyar kelak. Muslimin yang dirahmati Allah, lagi Nabi SAW yang kata syuhan, masyarakat yang bakhil, menjadi amalan rata-rata orang pada ketika tu masyarakat yang tak ambil tahu langsung hal sekeliling. Ramadan nak main. Ramadan tetap main tuan-tuan. Tapi bagaimana tuan-tuan nak menyantuni bulan yang di dalamnya, tuan-tuan? Bulan Ramadan ni kan, bila main Ramadan, oi seronok kita. Buka radio, dengar lagu Ramadan dah. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat mengerbangkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Soal dia tuan-tuan tanya kepada diri tuan-tuan, saya tanya kepada diri saya malam ni. Bukan main nak cakap untuk tuan-tuan, untuk diri saya, sama-sama kita buat muhasabah. Setiap kali malaikat depa sayap dia, apakah pahala-pahala kita yang melekat? Untuk malaikat tadi persembahkan kepada Allah, ataupun dosa-dosa kita yang semakin hari semakin tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Dosa apa ustaz? Inilah dosa yang kita abang ni. Kita jora tahu jora tuan-tuan. Kita siru tahu siru. Kita dengan Tuhan ni lebih kurang, tadah tangan lebih kurangnya. Tapi bila nak minta gaji, sebut sesuatu, ya Allah dapat 3,000 pun jadi, ya Allah naik pangkat sikit jadi. Doa kalau bab dunia ni lebih-lebih. Tapi kalau doa bab dosa, pernah kau duk sebut kat Tuhan, ya Allah dulu pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, dulu pernah curi hak orang. Ya Allah, ambil hak barang dia tu sampai dia tu balik masjid, jalan pakai kaki ayam, melecok tapak kaki, ya Allah. Tuan-tuan, dalam bab minta dunia, manusia sebut satu-satu. Tapi dalam bab dosa yang dia buat ke Allah, dia tak pernah merintih, merayu. Dia tak pernah minta Allah ampun dosa dia. Allah pun tak teringin nak ampun dosa dia, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, Wahawan muttaba'an, nanti kamu akan tengok apabila jadi yang pertama masyarakat yang hidup, masyarakat yang bakhil menjadi amalan, wahawan muttaba'an. Yang kedua, rata-rata masyarakat yang hidup pada zaman tu, kata Nabi, hawa nafsu menjadi ikutan mereka. Masyarakat golmal ni, tahu golmal? Dalca tuan-tuan, semua duk pergi dalam tu. Masyarakat yang tak ambil tahu halal haram. Masyarakat yang dia duk ingat, dia type, dia kata ke orang tu, dia duk jadi cyber trooper untuk kata kat Islam, kata kat Tok Guru, kata kat Pak Lebay, kata kat geng surau. Dia ingat dia terlepas ni. Besok di padang mahsyar, seorang-seorang dia nak kena pergi cari minta maaf. Kena pergi cari tuan-tuan.
Masyarakat yang hidup zaman tu yang Nabi kata wahawan muttaba'an, masyarakat yang keliling duduk dalam satu taman, majoriti orang yang duduk dalam taman tu tak tutup aurat. Tuan-tuan, di Sutra Prima ni pernahkah buat banci ni? Kena buat. Sebab kita nak kena tahu besok katalah azab Allah turun mai, taman mana nak kena dulu? Taman yang paling banyak kemurkaan kepada Allah. Dalam taman Sutra Prima ni, lagi ramai orang yang abid ataupun lagi ramai orang yang jahil. Lagi ramai orang yang mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan berilmu. Ataupun wahawan muttaba'an, dia jadikan nafsu sebagai ikutannya. Taman kita duduk, tuan-tuan, Allah bagi beranak keluar mai jadi lelaki, teringin nak pergi jadi perempuan. Yang beranak keluar mai perempuan, teringin nak pergi jadi pengkit. Ni zaman yang Nabi kata nak mai nanti, tak tahulah jadi ke tak. Tuan-tuan, saya sebut apa yang sebut diceritakan dalam hadis ni, tuan-tuan nilai lah. Zaman tu kata Nabi, dia buat dunia ni macam hak dia. Oh, tuan-tuan. Zaman ni kata Nabi, dia buat dunia ni macam hak dia. Ish kama syi'tum fa innaka mufarriqun. Di dalam satu riwayat Allah Ta'ala kata, ish kama syi'tum. Kalau rasa dunia ni hang buat apa yang hang nak buat, tapi ingat, hari hang mati kami balas kat hang cukup-cukup apa yang hang buat. Habis tuan-tuan, yang nak balas ni bukan bapak kita. Kalau orang yang boleh pukul kita ni, dia kata aku dapat dia ni kutip renyak, dia ni 3 suku maut, dapat dia renyak sungguh tuan-tuan. Tapi yang nak renyak tuan-tuan ni, bukan manusia, tetapi Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan tuan-tuan. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, tang mana lemah tuan-tuan, semua dia tahu. Masyarakat yang hidup pada zaman tu, tuan-tuan, kata Nabi, nafsu dia rasa apa yang dia nak buat, semua dia buat. Habis. Habis tuan-tuan. Ada tak ada orang yang main semayang, dia duk buat benda tu muhasabah untuk saya dan kita semua? Ada. Semayang. Tapi dendam dengan jiran, tak sama ke? Bak jiran ni, tuan-tuan, kita tengok. Hari ni krisis yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia, tuan-tuan, adalah krisis perpecahan di kalangan umat Islam. Ini paling teruk. Ini. Saya duduk taman tu kan, tuan-tuan tak tahu, boleh habaq lah. Tak habaq pun nama taman saya duduk kan. Semua kita baik dengan semua orang. Jiran sebelah rumah saya India, tuan-tuan. Allah bersaksi atas apa yang saya cakap ni. Silap pula ada daripada kalangan jemaah-jemaah yang duk ikuti kuliah. Jiran-jiran di Selangor ni pun tengok. Baru ni lama saya balik Pening, saya pergi balik. Dia main depan rumah, dia kata, adik-adik, ayo, you tak ada, saya banyak susah. Saya tanya pasal apa nanti? Itu hari saya punya abang ipar mati. Saya pun pergilah semayang, itu bakar-bakar. Balik adik, itu benda dia duduk saya punya belakang adik. Betul tuan-tuan. Selalu apa-apa sakit adik buat air sama saya. Sekarang adik pun tak ada. Bolehkah buat satu air bagi saya? Tuan-tuan. Dia ni semayang tak tinggal India sebelah rumah ni. Maghrib saja keting. Kita pun nak meredap. Kadang dengar asap dia bakar tu sampai masuk dalam rumah. Tapi hari-hari kita doa Allah bagi hidayah kat dia. Tuan-tuan. Dia mai, bukan baru, bukan ni kali pertama. Dia mai, dia duk suruh saya buat ayat mengaji kat dia. 2 hari saya buat bagi. Alhamdulillah dia cakap tuan-tuan. Ni perempuan ni. Alhamdulillah banyak kurang dah adik. Kita duduk sebelah rumah. Jiran Cina tuan-tuan. Jiran India tuan-tuan. Dia duk maki serapah kita pun tak tahu. Menatang ni balik dah. Dia kata bewak hidup ni balik dah. Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni tadi nak abang macam taman tu kan. Ni kata orang Islam, krisis perpecahan. Bila mai turn saya mengajar di surau taman saya tu, hari Rabu minggu ketiga. Ada satu orang tua tuan-tuan, Dia mai, dia tahu satu taman tu hormat, sayang kat kita. Dia pun abang ustaz. Saya tahu kalau ustaz cakap apa, dia pun dengar. Ni saya nak minta tolong sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Ustaz, cuba bagi tahu sikit kat geng-geng ni. Dia ni mata taik lah. Mata taik tau, mata taik. Mata nak cari silap orang. Umur 40 dah. Tapi janggut duk hitam lagi. Dia punya duk baca tuan-tuan. Jemaah surau ni semua orang umur 40 mesti kena janggut putih. Siapa yang janggut putih, siapa yang janggut hitam ni, dia pukul semua orang dye rambut dia. Dia duk main kat kita, dia duk suruh kita tibai. Dia duk suruh tibai ni.
Dia silap sebut, ni, Ustaz tengoklah umur 60 lah, tapi janggut sampai satu putih pun tak ada. Ustaz tengok saya, baru 60. Baru 50 lebih nak masuk 60. Uban berlembak dah. Dia ingat, semua orang uban macam dah. Orang Allah bagi otak, fikir nak buat benda baik, hang memanglah beruban. Pasal Allah bagi otak, hang fikir nak cari salah orang. Tuan-tuan, ni macam ni punya pun ada, duk semayang hari-hari salam, mai bila time kita mengajar, kita pula dia nak atok kita. Ni minggu ni duk cakap, dia duk tengok salah semua orang. Dia tak pernah tengok pun tuan-tuan, anak dia tuan-tuan, sekali pun saya duk taman tu tak pernah tengok pergi semayang Jumaat. Kemudian kata Nabi SAW, kita berderah bagi cepat sikit, wa dunyanan mu'sarah. Rata-rata masyarakat yang hidup pada zaman tu, Nabi kata mereka menjadikan dunia sebagai matlamat dia. Ni yang hidup zaman hari ni sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan dunia yang sementara. Membujur lalu melintang patah-patah ba'ah. Halal pun dia balas, haram pun dia balas. Ni zaman-zaman orang Allah uji dengan hilang pekerjaan, tuan-tuan. Hilang macam-macam lah. My dividend ASB dia tanya kat kita, boleh ke tak berkeluar zakat Ustaz tahun ni? Pasal saya pun teruk ni, tak ada kerja. Boleh ke duit riba ni nak guna? Tapi dia kata bukan guna makan lah, tukar tayar kereta je dia abang. Pasal memang teruk lah dia kata, kerja tak ada. Jadi duit dividen konvensional ni boleh ke makan, nampak tak? Satu zaman Nabi kata, wa dunyanan mu'sarah. Dia rasa apa yang dia nak buat, dia buat. Kemudian kata Nabi yang lagi bahaya nanti mai zaman selepas daripada tu, wa i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yih. Ni tuan-tuan dengar, jadi tadi. Rata-rata masyarakat yang hidup pada zaman tu, Nabi kata masyarakat yang bijak pandai. Dia kagum dengan pendapat dia sendiri. Ni tak tahulah tuan-tuan. Dia tengok satu komen kat situ tuan-tuan, dia pun komen, habis komen lah. Dia bangga pula. 300 orang like, 300 orang love kat itu. Wa i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yih. Nabi abad dah nanti mai satu zaman masyarakat yang hidup pada ketika tu, dia rasa dia pandai dan dia kagum dengan pendapat dia sendiri. Sabit tu tuan-tuan kita sebut hal-hal agama lah, sampai kepada hal-hal agama. Hari ni kita tengok siapa yang lebih tahu agama Islam ni daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa lagi tahu daripada mereka ni? Kita belajar daripada akhlak yang dibawa oleh para sahabat sampai kepada kita pada zaman hari ni. Tok-tok guru, tok-tok alim yang berjuang bermati-matian kerana perjuangan mereka lah sampai Islam ni kat kita. Kalau bukan kerana mereka ni, tak ada lah. Hari ni kita tengok orang maki alim ulama pasal politik. Siapa lebih faham agama daripada alim ulama ni lah bahana yang duk menimpa umat hari ni. Pasal politik ya tuan-tuan, tak ada kena-mengena politik-politik lah. Islam suruh kita berpolitik, tapi jangan membabi buta dalam berpolitik. Kerana politik, kita gelar alim ulama dengan berbagai gelaran. Kerana tak dapat kedudukan dalam pemerintahan, kita maki alim ulama. Tuan-tuan yang lagi malang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pergi korek duk cari pula aib alim ulama tadi. Islam suruh kita tutup aib orang lain, dia duk pergi cari aib orang lain. Lagi malang, dia duk mereka-reka cerita untuk menjatuhkan kredibiliti alim ulama. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, dia tak tahu. Orang di Malaysia je tengok. Besok Allah nak buka aib dia daripada zaman Nabi Adam sampai kepada orang yang hidup di akhir zaman yang terakhir sekali nak tengok. Rupa-rupanya yang ni lah bahana yang hang duk buat, yang hang duk cari aib alim ulama tadi. Habis tuan-tuan kita. Habis. Tuan-tuan muslimin, mukminin yang dirahmati Allah, dia kira dia aja betul, tapi orang lain semua salah. Dalam mesyuarat pun ada geng-geng ni. Dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa surau. Mesyuarat dah putus dah. Kata kita tahun ni ambil imam tahfiz. Ni jadi kat satu tempat lah. Saya abang. Jadi punya pasal lah kita abang. Tak tahu apa ke tuan-tuan. Dia pergi mana ke. Dia jumpa satu orang hamba Allah. Hamba Allah ni pun abang kat dia cerita apa. Kita pun tak tahu. Dia mai balik timbalan pengurusi ni. Dia mai balik. Dia kata tahun ni kita tak ambil imam tahfiz. Saya dah ada orang dah untuk nak jadi imam. Tu dia tuan-tuan. Dia boleh buat keputusan dia sendiri. Dan dia tak mau dengar dah keputusan orang lain. Kira dia saja betul.
Kesudahan dia, tuan-tuan, bila tengok zaman ni jadi, bala, musibah, malapetaka nanti mai dalam masyarakat. Kemudian, di antaranya lagi kata Nabi SAW, wa i'jabaku, kemudian kata Nabi SAW, fa'alaika quwaisata nafsik, fa inna min waraikum ayyam as-sabr, as-sabru fihinna ala misli qabdin ala jamrin lil amali fihinna misli ajri 50 rajulan ya'maluna bimithli amalih. Dan kata Nabi SAW, kalau kamu ditakdirkan hidup pada suasana masyarakat macam tu, kata Nabi, maka masing-masing, tuan-tuan, ni bukan saya abang lah, masing-masing kena duduk sendiri-sendiri, tanya kepada hati kecil masing-masing. Orang yang Allah dah bagi iman, orang yang Allah dah bagi ilmu, orang yang Allah bagi di keliling kelalang dia ada alim ulama, tuan-tuan. Jadi Islam ni Allah pilih kita jadi Islam. Ada orang punya duk cari kebenaran dalam hidup sampai hari ni tak jumpa-jumpa. Saya masa belajar di Yaman dulu, tuan-tuan, ada orang yang duk kaji pasal laut. Saya tak ingat dah nama Mak Saleh ni, terkenal sangat. Mai di Universiti Al-Iman naik helikopter, tuan-tuan, mendarat di lapangan kami main bola. Dia mai, bila dia kaji tentang laut, dia tak jumpa jalan. Last kali dia mai jumpa Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Syekh hadiahkan kepada kawan ni kitab yang kami mengaji tahun pertama tu. Kitab tu nama dia Kitab Al-Iman. Dan Syekh pun cerita, Syekh ada buat satu kitab yang I'jazul Ilmi, yang Allah sebut Marajal Bahraini Yaltaqiyan. Cerita laut ni ada warna tu, ada warna ni. Yang warna ni hidupan dia tak sama, ombak dia tak sama, buih dia tak sama, masin dia tak sama, sedangkan semuanya beredar, tidak ada apa-apa penghalang pun. Terkejut beruk Mak Saleh ni, tuan-tuan, depan kami ramai-ramai pelajar masuk Islam. Tuan-tuan hari ni beranak keluar main Islam, tak syukur dengan Islam, cari pula kesilapan orang Islam yang lain. Malang hari ni memang malang. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, sesungguhnya fa inna min waraikum ayyamas sabr. Bila dah jadi macam ni, nanti kamu tengok di depan kamu, di belakang kamu, selepas daripada ni, esok, lusa dan hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang sangat menuntut kesabaran bagi orang-orang yang beriman. Betul tak betul, tuan-tuan? Hari ni kita nak buat apa? Kita tengok orang kata ke alim ulama, kita tengok orang kata, tuan-tuan, sebelum ni kita tengok macam mana orang punya petikaikan hak orang Islam. Ni dalam negara kita ni. Sebelum ni punya cerita ni. Tapi kita tak pernah jadikan iktibar dan tauladan. Allah sayang kita, Allah selamatkan kita. Hari ni kita tengok tak jadi ketegangan di antara kaum, tak jadi ketegangan di kalangan agama, tak jadi pula orang-orang yang minoriti di Malaysia tuntut apa hak yang tak patut dia tuntut. Tapi orang Islam tak pernah ambil pengajaran. Nabi kata apa? Fa inna min waraikum. Kalau hangpa hidup, umur hangpa panjang, mai satu zaman hangpa tengok esok lusa tulat, tungging terbalik ataupun hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang very challenging and provocative, tuan-tuan. Oi, dahsyat zaman tu Nabi kata. Tak tahu nak abang. Kita yang hidup, yang terumbang-ambing, yang tadi nak tanya ke iman, iman pun tak tahu mana, nak tanya ke ilmu, lagilah tak ada. Nak tanya ke ulama, ulama kita maki. Nabi SAW kata apa? Kita yang ada pada zaman tu nanti jadi celaru, jadi cacar marba, kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Tuan-tuan balik, tuan-tuan renung berbaik apa saya abang ni. Kalau tak faham, tuan-tuan dengar balik rakaman malam ni. Hari ni tuan-tuan, kita ni tak lama lagi nak pilihan raya. Kita pun tak tahu nak pilih siapa. Bagi orang yang tak ada ilmu pengetahuan, yang duk tergapai-gapai nak cari, tak tahu nak pilih siapa sebenarnya. Ini bukan soal masa depan negara, tetapi ini merupakan soal masa depan agama dan anak-anak generasi Islam yang akan datang, tuan-tuan. Ni kita di Pulau Pinang ni pun saya rasa sila hari bulan tanya cikgu-cikgu sekolah macam-macam kes dahsyat-dahsyat ada hari ni, tuan-tuan. Bila kita masuk, tuan-tuan, rezeki Allah bagi pergi ceramah di sekolah-sekolah, kita dengar masalah cikgu doa abang. Darjah 3 buat benda ni, darjah 4 kita balik, saya balik, abang kau orang rumah darjah 3 tahu apa nak buat benda-benda macam ni ni. Muslimin, mukminin, Nabi kata kalau hidup zaman tu hati-hati.
Kadang-kadang dia jadi satu benda, tuan-tuan. Dia jadi satu benda, kata Rasulullah, benda ni betul-betul dia uji kesabaran kita. Kalau kita mampu, kita sabar, kita kena genggam betul-betul dengan agama yang ada ni, kita seperti duk genggam bara api. Boleh tahan-tahan, tapi kalau dalam duk tahan tu melecok, kita tengok tuan-tuan, duk boleh tahan lah, tak ada usuhan, tak ada perpecahan, tak ada pergaduhan. Tidak nak ada apa, kita tak tahu dah. Pasal duk sabar. Tapi kalau tak boleh tahan tuan-tuan, tak boleh nak sabar, kesudahan dia lagi musibah yang akan datang pada hari-hari kemudian. Demikianlah kesabaran kata Nabi SAW kepada kamu yang hidup pada zaman tu. Siapa yang Allah takdirkan dia hidup pada ketika tu dan dia betul-betul sabar dan beramal, berpegang teguh dengan ajaran Islam ni, Nabi SAW kata Allah Ta'ala nak bagi kat dia pahala seperti mana 50 orang Islam yang melakukan amal soleh. Ni nak mai Ramadan dah tuan-tuan. Cuba kita tanya diri, tiap-tiap tahun Ramadan mai, tiap-tiap tahun kita dapat bangun sahur ataupun tidak tuan-tuan. Saja kita renung malam ni, kita tengok betapa hari ni Allah Ta'ala tarik satu demi satu keberkatan dalam hidup kita. Gaji 4,000 tuan-tuan tak cukup, kena buat part time lagi. Gaji 4,000 tak dan nak bagi kat mak. Gaji 4,000 sebulan nak bersedekah 2,200 pun tak dan. Gaji 4,000 tuan-tuan sebulan nak bagi orang Islam makan sekali di masjid surau pun tak dan. Gaji besar bukan main, tapi tuan-tuan untuk kebaikan tak pernah kita buat pun. Kita ada isteri, cantik isteri kita, badan jaga elok, makan jamu tu, makan jamu ni. Tapi tuan-tuan tengok betapa Allah Ta'ala tarik keberkatan dalam hidup orang Islam hari ni. Bini yang cantik tu pun dia tak pernah puji. Tapi kawan di tempat kerja yang tak pakai tudung, dia pun tak tahu macam mana duk puji hari-hari. Ni bukan saya abang. Tuan-tuan renung saat saya nak abang apa dia. Tuan-tuan dengar baik 5 minit kita berhenti. Tuan-tuan tengok betapa hari ni kita ada rumah. Dahsyat bukan main. Tak asal weh bawa saya pusing taman ni. Saya pun pusing, pergi tak ingat dah. Pusing, pergi sampai ujung tu. Pusing, main balik. Weh, ni kot mana? Terlepas main belakang ni, tuan-tuan. Betapa hari ni kita tengok hidup rumah berapa? 400,000, tuan-tuan. 500,000. Baru ni balik Penang, saya cari rumah nak beli. Sampai ke Bertam. Pasal ofis Reha dah di Bertam. Dengar rumah, Allah mak, 350,000, 400,000, 500,000, 600,000. Tuan-tuan tengok betapa hari ni sudah tidak ada keberkatan dalam rumah. Duduklah rumah, tak tenang. Tak tenang. Rumah besar bukan main dah. Tapi sat-sat nak mengulak, tahu mengulak. Sat-sat keluar. Tak pernah duduklah rumah, tak bahagia. Allah bagi anak ramai tuan-tuan. Tapi tak pernah bahagia, tak tenang. Tuan-tuan, maka kata para ulama, bagaimana kita nak mengundang kembali keberkatan demi keberkatan yang dah hilang dalam hidup kita. Iaitu dengan kita menghidupkan setiap pagi sahur di bulan Ramadan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bangun bersahur. Tuan-tuan saya tak payah sebutlah. Banyak kitab kalau kita nak sebut. Kita nak pederah bagi cepat. Para ulama kata, kalau datang sahaja bulan Ramadan, isteri kami yang sedang uzur, anak kami yang sedang kecil pun, kami kejutkan mereka bangun bersahur. Kerana apa? Kerana pada bulan Ramadan itu ada satu waktu yang paling berkat, yang Allah datangkan kembali keberkatan yang sudah hilang dalam kehidupan manusia hari ini, iaitu bangun bersahur, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa banyak doa tuan-tuan, bangun bersahur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikri. Hani tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah, muhasabah yang kedua kita nak buat. Ada orang dia puasa, dia sahur, tapi dia sahur pukul berapa? Dia sahur pukul 10 malam. Dia sahur pukul 11 malam. Ini bukan waktu yang barakah. Saya tak sebut berdosa. Saya sebut tuan-tuan, sekarang hari ni manusia hidup dalam keadaan stres ni. Tekanan demi tekanan, tekanan demi tekanan. Macam mana nak kurangkan bebanan tekanan tu? Undang kembali keberkatan dalam hidup. Macam mana nak undang kembali keberkatan? Berkat ni bukan boleh beli tuan-tuan. Nak ada keberkatan, bangun pada waktu sahur. Saja muhasabah balik tengok tuan-tuan. Saban tahun Ramadan mai, saban tahun tu tuan-tuan dapat mendirikan solat tarawih setiap malam ataupun tidak. Orang yang Allah sayang, Allah pilih dia bangun solat
Allah pilih dia untuk setiap malam tidak meninggalkan solat tarawih. Ini istimewanya umat Nabi, tuan-tuan. Di dalam bulan Ramadan ada solat tarawih. Mana ada bulan lain ada solat tarawih? Mai tarawih pun jadi masalah. Nak buat 20, nak buat 8. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir saya nak sebut pada malam ni, tuan-tuan. Puasa semua orang boleh puasa. Tapi sejauh mana orang yang man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa dari kalangan saya dan kita semua yang duduk dalam rumah Allah yang mulia pada malam ni, dia betul-betul berpuasa dengan iman, jaga mata, jaga hati, tangan ni jangan duk type benda bukan-bukan, mulut ni jangan duk cakap benda bukan-bukan, mata ni jangan duk par pergi tengok badan bini orang, bini janda tu. Jangan, tuan-tuan. Ghufira lahu, Allah janji Allah nak ampun dosa dia, ma taqaddama min zambi, yang sebelum-sebelum daripada ni. Oi, tuan-tuan. Ramadan ni, tuan-tuan, kita tahu Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Cukupkah dengan sekali kita mengkhatamkan Al-Quran? Semalam baru saya nak tidur, ada orang tanya, Ustaz, saya nak tanya soalan, ni Ramadan dah dekat. Nanti mai bulan Ramadan ni adalah geng-geng yang nanti duk tangkap gambar halaqah-halaqah tadarus Quran. Tadarus pun hari ni bukan semua tempat buat. Tapi tuan-tuan, tadarus itu merupakan amalan sunnah yang semakin hari semakin pupus dibunuh oleh umat Nabi SAW yang jahil dan bahlul di akhir zaman ni, tuan-tuan. Sembang pandai. Sahur itu sunnah Nabi yang semakin hari semakin orang tak tahu dah. Mak bapak pun tak mangkit sahur, anak-anak nak tahu macam mana. Tarawih, mak bapak duk pula berniaga. Ni tahun ni boleh pula dapat jalan tar punya tapak, tuan-tuan. Oi, hang gigit aku gigit hang. Muslimin yang dirahmati Allah, satu hari kita nak tinggal dunia ni. Pulun tara mana pun tinggal dunia ni. Saja renung balik 40 tahun dah bekai Allah bagi. Apakah 40 tahun ni setiap kali Ramadan datang kita berjaya buat benda-benda sunnah yang semakin hari semakin orang tinggal. Antaranya bertadarus di dalam bulan Quran. Tuan-tuan, baca Quran khatam semua orang boleh baca. Tapi tadarus Quran ni siapa yang duk buat? Kena buat. Kalau tak besarnya tadarus ni, sahabat tak abang lah. Jibril turun mai. Tahun terakhir Nabi khatam 2 kali pula dengan Jibril. Pasal apa nak abang? Nak bagi tahu kata setiap orang ada kelemahan dalam bacaan Quran dia. Dengan bertadarus Quran, kita memperbaiki bacaan kita. Tapi ada juga orang yang dia tak suka duk pergi tangkap-tangkap gambar. Tak ada masalah lah. Saja kita fikir daripada pandangan yang baik. Tangkap gambar tu untuk bagi semangat orang-orang yang tak main. Kan orang hari ni suka populariti. Naik pentas, pegang sembot satu, kembang jubuk-jubuk muka main. Takkan pegang Quran duduk dalam surau tak kembang kot, tuan-tuan. Kerana apa? Signboard yang kita pegang tu sekali lagi hancur, pupus, musnah. Tetapi Quran yang kita pegang tu lah adalah bekalan yang akan kita bawa sampai di dalam kubur. Yang mana Al-Quran tu lah yang nak bagi syafaat kepada kita di padang mahsyar. Tuan-tuan, muhasabah yang terakhir saya nak abang pada malam ni. Apabila kita dah cerita hadis ni, sama-sama kita jadikan i'tibar dan tauladan. Ramadan yang nak mai kali ni tuan-tuan, bukan preparation kita, fokus kita untuk nak pulun buat ibadat, tetapi memperbaiki kelemahan diri yang terlalu banyak ni. Banyak. Mata yang cari silap orang, hati yang tak pernah senang dengan orang. Yang ni semua mau buang bagi bersih. Baru kita rasa kenikmatan hidup yang sebenar. Ada orang, tuan-tuan, hidup dia bunuh kebahagiaan dia. Dia bunuh. Macam mana cara dia bunuh kebahagiaan dia? Dia main semayang, tapi dia tak suka ke orang tu, dia tak suka ke orang ni. Dia tengok orang tu dak lagi, tengok slipper kawan tu. Dia tengok slipper dah, dia belah melingkup balik pergi dah. Mamat ni ada pula dia kata hari ni. Dia ambil duri yang tak patut dia ambil, dia pergi letak dalam hati dia. Ini kesilapan kita hari ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ni kita jadikan i'tibar dan tauladan. Ada 3-4 lagi benda yang saya rasa nak sentuh, tapi 9 suku dah tak mau sentuh lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada rezeki kita sambung lagi pada episod-episod akan datang. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan surau, Abang Saiful, tuan pengurusi, ayah-ayah muslimin, mukminin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada perkongsian kita pada malam ni. Apa yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang silap, yang salah daripada kesilapan dan kelalaian diri saya sendiri. Kita tutup majlis.
dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ada satu iklan, minta maaf tak abang tadi. Saya dah bawa flyer.